Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan tidak resmi di pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap. Nampaknya rakyat di Sungai Bakap sudah bersuara. Mereka menentukan bahwa Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap secara tidak resmi kekal milik Perikatan Nasional. Jadi dengan ini, maka keputusannya ialah para penduduk warga di Sungai Bakap lebih meminati menjadi pembangkang daripada kerajaan. Selain daripada itu, penerangan-penerangan tentang isu-isu semasa berkaitan dengan kerajaan maupun tentang perkara-perkara berkaitan di Sungai Bakap tidak menarik perhatian mereka. Mereka lebih tertarik dengan kempen Perikatan Nasional yang lebih melihat lebih panas dan lebih mungkin menyengat di hati mereka. Pada waktu ini dilaporkan calon Pakatan Harapan mendapat undi sebanyak 9.816 undi, manakala calon Perikatan Nasional sedang mendahului dengan kiraan undi 13.725. Dengan ini, Malaysia kini dalam laporannya mengisytiharkan kemenangan Perikatan Nasional dalam PRK Sungai Bakap berdasarkan pengiraan tidak rasmi. Dengan hanya tinggal 4 peti yang belum dikira, iaitu 62 daripada 66 peti undi telah dikira setakat ini, Perikatan Nasional mendahului dengan sekitar 3.700 undi dan telah melapasi ambang 50% mengikut anggaran Malaysia kini. Dengan jumlah itu, Pakatan Harapan tidak mungkin dapat memintas lagi. Jadi dengan itu, saudara-saudara sekalian, nampaknya keputusan sudah dibuat. Orang-orang di Sungai Bakap sudah membuat keputusan dan nampaknya apa yang diramalkan selama ini menjadi kenyataan apabila Perikatan Nasional disebut-sebut akan mengekalkan kerusi tersebut. Jadi, apa boleh buat, Pakatan Harapan sudah kalah di sana. Terimalah itu dengan hati yang terbuka. Terimalah itu dengan hati yang gembira. Kerana itulah pilihan rakyat di Sungai Bakap. Mereka lebih meminati calon Perikatan Nasional daripada calon Pakatan Harapan. Mereka lebih tertarik untuk menjadi pembangkang daripada kerajaan dan mereka lebih tertarik untuk memilih calon PAS daripada calon PKR. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Ini kata penganalisis. Bersatu masih ada masalah, disiplinkan pemimpin, ahli kata penganalisis. Sebelum saya teruskan, sila tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Azmi Hasan berkata, tiada masalah untuk adun Sungai Tiang, berbeza pendirian dengan Bersatu yang cenderung mengkritik penyasaran subsidi diesel oleh kerajaan. Analisis berpandangan, Bersatu dilihat sukar mengawal wakil rakyatnya, sehingga ada yang mula bersuara di luar pendirian parti itu. Seperti dibangkitkan adun Sungai Tiang Razak Khamis berhubung isu penyasaran subsidi. Kamis lalu, wakil rakyat Bersatu itu meminta rakannya dalam Perikatan Nasional PN menghentikan serangan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api terbabit sejak 10 Jun lalu. Sebaliknya, fokus bersama kerajaan mencari jalan mengurangkan kesan terhadap rakyat, katanya lagi. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hasan berkata, kenyataan Ketua Bersatu Pendang itu boleh dilihat dari dua aspek, iaitu pertama, mahu kritikan melampau terhadap inisiatif kerajaan itu dihentikan apabila diakui kesan positif menerusi pelaksanaannya. Satu sudut lagi, kenyataan itu membayangkan selepas 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri berpaling tada,
Bersatu masih ada masalah mendisiplinkan ahli dan pemimpin mereka, kata penganalisis ini. Ada kebenarannya apa yang dikatakan oleh penganalisis ini, yaitu ada sudut tentang subsidi bersasar itu perlu dihentikan. Kata beliau lagi, satu sudut lagi, kenyataan itu membayangkan selepas 6 ahli parlimen dan seorang adun berpaling tada, bersatu masih ada masalah mendisiplinkan ahli dan pemimpin mereka. Bukan salah adun itu, tetapi salah parti yang hilang pedoman, mengkritik secara melulu dan melampau berhubung subsidi diesel. Jadi ini Menteri kesan besar kepada bersatu, katanya kepada FMT. Kritikan Razak itu berbeza dengan kritikan Perdana Menteri berbeza dengan kritikan pemimpin PN, termasuk pengerusinya Muhyiddin Yassin yang menyifatkan pelarasan harga siling diesel di Semenanjung kepada RM3.35 seliter sebagai menekan rakyat selain mendakwa punca kenaikan harga barang. Bagaimanapun, pada 30 Julai 2022, Muhyiddin yang ketika itu pengerusi Majlis Pemulihan Negara berkata, kerajaan mampu menjimatkan perbelanjaan sebanyak 20 bilion ringgit setahun bagi melalui pelaksanaan skim subsidi bersasar. Selain itu, Razak juga meminta cakap-cakap menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dihentikan yang memberikan kesan diberi peluang mentadbir kerajaan habis penggal. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia pula menyifatkan tindakan Razak itu sebagai wajar dan menunjukkan beliau memainkan peranan sebagai pembangkang rasional dan wakil kerajaan di peringkat negeri untuk membantu penduduk diwakili. Beliau tidak membangkang secara buta tuli, tapi lebih kepada mengkritik dan semak imbang secara rasional. Kenyataannya itu luar biasa, namun wajar mengakui langkah kerajaan yang baik, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Muhyiddin tak dapat jalankan tugas dengan baik, kata netizen. Bye-bye. Salam sejahtera. Dengan ini dijangkakan calon Pakatan Harapan di PRK Sungai Bakap bakal mengalahkan calon Perikatan Nasional. Ini apabila Cikgu Johari yakin sokongan pengundi di kawasan hitam. Cikgu Johari Arifin yakin dapat meraih kepercayaan pengundi, terutamanya di kawasan Sungai Duri, dan tidak pernah merasa terasing berada di situ. Menurut calon Pakatan Harapan PH itu, beliau berkata Sungai Bakap itu walaupun dilabel sebagai kawasan hitam buat Pakatan Harapan, tetapi ia tidak mengurangkan keyakinannya untuk merampas kerusi yang dimenangi Perikatan Nasional PN sebelum ini. Saya rasa ini tempat saya tidak terasa asing pun, kata beliau. Malah, saya tengok ramai pegawai-pegawai pun saya kenal, mana-mana pihak pun saya kenal. Jadi, alhamdulillah, mungkin itu satu kelebihan buat saya, katanya lagi. Dalam masa sama, beliau berharap lebih ramai pengundi dapat keluar awal menunaikan tanggungjawab mereka hari ini, memandangkan cuaca di sebelah pagi adalah baik, kata calon Pakatan Harapan itu lagi. Alhamdulillah, pagi ini cuaca baik dan cerah di pusat mengundi ini. Saya nampak pengundi sudah ramai. Kotak-kotak undi pun sudah separuh, katanya. Saya ucapkan terima kasih kepada pengundi yang dapat keluar awal hari ini. Saya tengok hampir semua saluran seimbang daripada jumlah pengundi dan berharap ia akan berterusan sampai ke petang, katanya dipetik Aisra Awani. Terdahulu beliau mengadakan lawatan di pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Sungai Duri. Saudara-saudara sekalian,
dengan keyakinan penuh daripada Abang Johari ini ataupun Cikgu Johari ini, maka ini memberikan tonik baru kepada gerakan kempen Pakatan Harapan. Dengan keyakinan seperti ini, dijangkakan Cikgu Johari tidak akan mengalami kekalahan dalam pilihan raya pada kali ini. Walau bagaimanapun, sila tinggalkan komen kamu. Adakah Pakatan Harapan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim akan kalah dalam pilihan raya kali ini? Sekiranya Anwar Ibrahim kalah dalam pilihan raya kali ini, adakah Pakatan Harapan dalam keadaan yang bahaya? Saudara-saudara sekalian, Cikgu Johari yakin sokongan pengundi di kawasan hitam, terutamanya di Sungai Duri. Ikuti terus ulasan saya, jangan lupa tinggalkan komen kamu.